Negara Brunei Darussalam menyambut Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan pada setiap 1 November setiap tahun bagi memberi penghargaan kepada para peladang, petani, penternak dan nelayan di seluruh negara. Sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan juga diharap akan dapat memupuk semangat, memperbaharui azam serta menarik minat lebih ramai lagi penglibatan anak-anak tempatan untuk berkecimpung dalam industri pertanian, perikanan dan agri makanan. Memandangkan sektor pertanian dan agri makanan serta sektor perikanan mempunyai potensi yang sangat besar dalam menyumbang kepada peningkatan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Sambutan ini juga bertujuan untuk mencetus semangat para peladang, petani, penternak dan nelayan agar lebih bergiat aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan keluaran perladangan masing-masing. Dalam usaha mempelbagaikan ekonomi melalui sektor pertanian dan agri makanan serta sektor perikanan, 4 teras utama diberikan penekanan iaitu pertumbuhan, produktiviti, ekspor dan perusahaan mampan. Industri pertanian mengalami arus pembangunan yang sangat pesat sejak 20 tahun yang lalu. Produk keluaran pertanian merupakan sumber terpenting dan sentiasa menjadi agenda dalam perbincangan peringkat dunia. Makanan dilihat sebagai keperluan asasi bagi penduduk dunia dan ianya membawa cabaran kepada pengeluar hasil pertanian untuk menghasilkan makanan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan penduduk yang jumlahnya meningkat dengan pesat. Sektor pertanian dan agri makanan menumpukan usaha untuk meningkatkan keluaran melalui penggunaan teknologi tinggi dengan mengambil kira penggunaan tanah secara sepenuhnya untuk memaksimalkan pengeluaran bagi pasaran ekspor. Penggunaan teknologi tinggi diberi keutamaan bagi setiap pelabur asing dan tempatan sebagai prasyarat bagi penawaran tapak pertanian. Ini dijadikan sebagai pemangkin ke arah mempercepatkan peningkatan keluaran khususnya untuk tempoh 5 tahun akan datang dan seterusnya mencapai wawasan Brunei 2035. Salah satu teknologi yang digunakan pakai dalam bidang pertanian adalah sistem fertigasi. Teknologi ini menggunakan kaedah pengairan dan pembajaan yang dilakukan secara serentak mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Sejak tahun 2014, sistem fertigasi ini telah digunakan oleh salah seorang pengusaha tempatan
Awang Muhammad Ayub bin Suhaili bersama dengan rakan kongsi beliau. Kaedah atau sistem investigasi ini mereka gunakan ke atas tanaman lada yang telah diusahakan sejak tahun 2014. Teknologi ini sebenarnya banyak membantu para peladang dalam memudahkan pengeluaran ataupun penanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebagai contoh, antara satu kelebihan sistem petigasi ialah mengurangkan tenaga kerja. Karena sistem yang digunakan dapat mengalirkan air dan juga baja, larutan baja dengan satu kaedah penggerak masa, iaitu menggunakan timer tanpa memerlukan tenaga kerja untuk mengawal selia pembajaan dan pengairan. Sistem telah mampu untuk memberi air dan baja kepada tanaman sesuai dengan tumbuh besar tanaman. Awang Muhammad Ayub dan rakan menemukan sistem fetigasi ini melalui internet dan juga lawatan ke sebuah ladang di negara jiran yang telah berjaya dalam penggunaan kaedah atau sistem fetigasi. Dengan modal permulaan sebanyak RM15,000 bagi membangun sistem fetigasi ke atas tanah seluas 1/2 ekar, syarikat Eko Nadik Agrobis berjaya mengeluarkan hasil tanaman melebihi 3 tan lada dalam masa 1 tahun bersamaan dengan 3 musim. Setiap pelabur asing dan tempatan digalakkan untuk menggunakan dan menerokai teknologi-teknologi tinggi, antaranya vertical farming, aplikasi lampu LED, sistem multi-tier closed house bagi ternakan ayam, feedlot bagi haiwan ternakan, baja probiotik organik, drip irrigation serta teknologi moden dan terkini yang lain. Mengikut perangkaan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2015, tanah yang dimajukan bagi pertanian secara keseluruhannya ialah 7,414.60 hektar, di mana 2,991.50 hektar adalah untuk penternakan dan 4,504.10 hektar lagi untuk tanaman. Sementara jumlah usahawan pertanian dan agri makanan di negara ini secara keseluruhan seramai 6,197 orang, dengan 987 orang terlibat dalam sektor ternakan, 4,829 orang dalam sektor tanaman dan 381 orang dalam sektor pemprosesan agri makanan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengenal pasti beberapa buah kawasan kemajuan pertanian KKP dan tapak-tapak pertanian untuk ditawarkan dan dimajukan oleh pengusaha dan pelabur tempatan serta pelabur langsung asing FDI. Setakat ini, 5 buah projek melalui Request for Proposal RFP dikeluarkan bagi menjemput pelabur tempatan dan asing untuk mengusahakan projek-projek di bawah industri sayur-sayuran, bunga-bungaan dan tanaman hiasan, kambing tenusu dan buah-buahan. Usaha-usaha giat dilaksanakan bagi meningkatkan industri pertanian dan agri makanan untuk mencapai sasaran keluaran bagi tahun 2016 untuk nilai lebih RM416 juta kepada RM1,080 juta pada tahun 2020.
Sektor perikanan juga memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada pertumbuhan KDNK. Tahun lalu, sektor ini telah menyumbang kepada pendapatan kasar sebanyak 111 juta ringgit, di mana sektor tangkapan menyumbang 85 juta ringgit, akuakultur sebanyak 10 juta ringgit dan sektor pemprosesan makanan laut menyumbang sebanyak 16 juta ringgit. Dalam perusahaan penangkapan ikan, beberapa kaedah telah diguna pakai. Antaranya ialah kapal pukat lingkong. Kapal pukat lingkong ini menangkap ikan paras laut. Paras laut maksudnya ikan di tengah ke atas. Jadi surface lah, surface. Kalau Englishnya pelagic species. Kami menggunakan lampu berkuasa tinggi. Di kapal itu ada 40,000 watt lampu dipanahkan ke air. Jadi untuk mengumpulkan ikan-ikan damit datang, jadi lama-lama ada ikan-ikan besar datang tu tertarik dengan ikan-ikan damit itu, makan ikan damit. Jadi dipasang sampai pagi. Dekat pagi sebelum matahari terbit, lampu di kapal ditutup. Lampu tinggal lagi ada perahu kami turunkan, ada lampu damit. Jadi ikan itu berkumpul arah perahu damit itu. Sudah menggunakan kapal sudah gelap, diliutnya orang ketan ya, diliut perahu itu dan ditariklah pelan-pelan batunya apa sampai naik ikannya. Di negara Brunei Darussalam juga terdapat beberapa pengusaha yang menternak ikan atau udang mengikut kaedah masing-masing. Para pengusaha ini giat berusaha untuk meningkatkan hasil pengeluaran masing-masing bagi memenuhi pasaran tempatan dan luar negara. Sangkar ini saya mulakan pada tahun kurang lebih tahun 94 dengan hanya membuat sebanyak 15 petak yang berukuran 3 meter kali 3 meter. Yang dipelihara pada masa itu ialah ikan selongsong dan ikan putih dan ikan merah. Jadi untuk seterusnya perkembangan itu dari semasa ke semasa hinggalah sekarang ia sudah menjadi keluasan sebanyak 106 petak sehingga hari ini. Ternakan ikan sangkar adalah satu ternakan yang bagus dan berpotensi di masa hadapan. Karena keadaan ikan-ikan di laut pun semakin berkurangan. Jadi untuk memenuhi permakanan terpaksa kita melakukan alternatif umpama ini, yaitu memelihara ikan dalam sangkar. Karena ia boleh dibuat melalui pembenihan anak-anak ikan mengikut perkembangan semasa. Kolam ini bermula dalam tahun 1996. Sekarang beroperasi selama 20 tahun sudah. Daripada
udang harimau kami bertukar kepada udang roast race di atas usaha sama-sama kerajaan juga perikanan yang local breeding of benih udang. Jadi kami pun mengambil inisiatif itulah, kami pun melihara udang itu sehingga sekarang. Mula-mula kami mulai kolam ni dulu 6 kolam saja. Sekali kami expand. Sekarang ni sudah ada 20 kolam. Dulu production kami dalam 10 tan dalam setahun. Sekarang kami boleh produce dalam 50 to 60 tan per year. Soon kami akan membaik pulih. Itu salah satu strategi kami untuk menambah production kami lagi. So as kami baik pulih tu, kami yang tu nanti sudah melihat productionnya, because this is not mesti gradually slowly. After baik pulih kami melihat keadaan pembesaran udang itu sama ia punya banyaknya productionnya, and then we can tell sama ada cukupkah, indahkah kami punya method kami itu or we need more things to do. Tapi so far we have strategy to apply all this. We are still applying the same method as we before, because dalam 20 tahun itu kami sudah memahami jadinya macam ni, all we have to do is kurek tanah ni apa. So soon we will do that, and then kami ni pun mau menambah production juga untuk menyahut kerajaan punya hasrat kerajaan ni. Salah seorang pelabur asing di negara ini yang berjaya mengusahakan ternakan udang roast race ialah Awang Chuah Cheh Meng. Dengan mengusahakan sebanyak 16 buah kolam, syarikat ini mengeluarkan sebanyak 200 tan udang roast race dalam masa setahun. Brunei is actually a very good place to start a aquaculture farm, especially something to do with, as I said, aquaculture, biomarine. The water quality in Brunei is untainted. They are very good, and it also easy to manage as in the land to coastal area. So Brunei is a good place where we can tell from our production that the water quality is very favorable for farmers. The climate in Brunei is, as you know, tropical temperate, which is pretty much the same whole year. So it is very good to do in Brunei, whereas when it comes to temperature fluctuation, we don't get any of those here. So throughout the whole year, it's just very good for us. Sektor perikanan juga menyediakan lebih 5,000 pekerjaan, dan produk-produk perikanan yang dihasilkan telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa, antaranya Amerika Syarikat, Australia, Jepun, China dan ASEAN. Produk-produk ini juga dijangka akan menembusi pasaran EU dalam masa yang terdekat. Nilai keluaran industri perikanan disasarkan meningkat sehingga 681 juta ringgit melalui pelaksanaan beberapa inisiatif dan projek-projek utama yang telah dikenal pasti untuk dilaksanakan sepanjang tempoh 5 tahun akan datang. Sepanjang tempoh 2016 hingga 2020, pertumbuhan industri aquaculture dijangka menyumbang lebih kurang 404 juta ringgit. Pemprosesan makanan laut menyumbang sebanyak 164 juta ringgit dan sumbangan selebihnya dari sektor penangkapan dijangka sebanyak 112 juta ringgit.
Dalam ekonomi yang serba mencabar ketika ini, semua pihak perlu berusaha mengembleng tenaga dan berusaha dengan lebih giat lagi bagi meningkatkan keluaran perladangan dan perusahaan masing-masing yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan KDNK.